الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja selesai menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita, memandu kita untuk menjadi salah seorang di kalangan hamba-Nya yang sentiasa menunaikan salat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan sunnah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu menunaikan sembahyang fardu secara berjamaah ini, menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan caki-baki umur ini penuh dengan solat-solat fardu berjamaah yang kita laksanakan di masjid ataupun di surau. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Masih lagi dalam surah At-Tariq. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-84. Muka surat 84, kita akan bermula pada ayat yang ke-11 daripada surah At-Tariq, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj' والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Sadaqallahul azim. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i, huruf man yakni alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka ini hukum dia man wajib muttasil. Apabila huruf man yakni alif
atau waw atau ya bertemu dengan hamzah berbaris dalam satu kalimah ataupun perkataan, itu mad wajib muttasil, kita baca dengan 4 harakat. Zatir raj', jim ni qalqalah. Kemudian kita nak waqaf pada perkataan ar-raj'i ni. Jim tu huruf qalqalah, dalam masa yang sama kita nak ra'ikan ain tu. Jadi susah, ada 2 huruf yang mati serentak. Jadi kita kena baca was-sama'i dzatir raj'. Bukan raja'. Kalau raja' tu ain tu mati betul. Cuma kita nak jelaskan sifat ain tu raja'. Raja' itu. Maknanya ada ain kat ujung tu. Kalau raja' kan lain, dah jim tu bagi atas pula. Jadi huruf jim pun kita nak ra'ikan, huruf ain pun kita nak ra'ikan. Jadi tak boleh kita nak qalqalahkan jim tu, ain hilang kan. Was-sama'i dzatir raj'. Itu ya. Payah nak baca kan. Was-sama'i dzatir raj'. Itu. Peliklah bunyi bacaannya. Jadi kita ra'ikan dua-dua huruf. Dia jangan jadi bacaan bunyi dia was-sama'i dzatir raj'. Bukan raja', raja'. Jim mati, ain pun mati. Maka hilanglah qalqalah jim tu sebab nak mera'ikan ain. Okay. Wal ardi dzatis sad'. Sama juga. Jangan baca sad'. Jadi sad' kan dal bagi atas pula. Sad'. Innahu. Innahu nun bersabdu, semua nun bersabdu kita baca dengan gunnah ataupun dengung qada 2 harakat. Innahu. Innahu di hadapan ha yang besar tu, ha bulat ni, di hadapan ni ada huruf waw. Ini pun dah banyak kali kita bincangkan. Apabila tuan-tuan bertemu dengan huruf ha besar ni yang berbaris depan atau baris bawah, kemudian ni ada huruf waw yang kecil macam ini ataupun huruf ya. Lihat waw dengan ya kecil tu. Kalau dia kosong yang atas tak ada tanda panjang, kita baca dengan 2 harakat. Macam ini. Ini mad silah qasirah. Kalau di atasnya ada tanda panjang, kita baca dengan 4 harakat. Itu mad silah tawilah. Yang ini qasirah. Innahu laqawlun fasl. Lum fasl. Lam bagi 2 di hadapan bertemu dengan fa. Tanwin bagi 2 di hadapan bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Dengung qada 2 harakat. Jadi ya bunyi huruf 11 tu. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Dengan fasal kan dah jadi sad tu bagi atas pula. Jadi kita nak ra'ikan 2 huruf kan agak susah sikit. Kalau nak senang ya. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl. Semua barisan. Panjang napih berhenti sampai innahum yakiduna kaida tu habis, tak ada masalah tu. Kan? Boleh ya, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak berhenti tak ada masalah juga sebab itu ru'usul ayah. Kan dekat hujung ayat ni. Jadi laqaulun faslun tu ikhfa hakiki ataupun kita tengok bagi 2 di hadapan tu. Semua bagi 2 di hadapan yang macam nombor 99 itu tanda dengung. Kecuali kalau di hadapan ni huruf lam dan ra. Kalau tanda hadapan tu 69 terbalik, itu tanda tak dengung. Wa ma huwa bil hazl. Okay, tak banyak hukum dekat sini. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'.
Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Sadaqallahul azim. Sedikit dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsirannya. Demi langit yang mengandung hujan, was-sama'i dzatir raja', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Yakni, kata Ustaz Ahmad Sunhaji, setelah menyebutkan permulaan terciptanya manusia dan pada hari kiamat ia dikembalikan hidup sesudah matinya, maka diulangnya pula di sini bersumpah dengan menggunakan nama langit sekali lagi. Jadi was-sama'i dzatir raj' tu Allah Taala bersumpah dengan langit, demi langit yang mengandungi hujan. Dan juga Allah Taala bersumpah dengan bumi, wal ardi zatis sada'. Kenapa Allah Taala bersumpah dengan langit, dengan bumi ni? Untuk nak beritahu, nak kuatkan kenyataannya, iaitu innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Iaitu sesungguhnya Quran itu sememangnya titah pemisah antara yang hak dengan yang batil, dan dia yakni Quran bukan sama sekali senda gurauan. Jadi bila sumpah tu maknanya adalah sesuatu yang Allah Taala nak nyatakan. Nak nyatakan sungguh-sungguh, nak nyatakan betul-betul pentingnya perkara tu, maka Allah Ta'ala pun bersumpah dengan langit, dengan bumi, nak beritahu bahawasanya Quran itu adalah pemisah, kata-kata pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Dan Quran itu, kata Allah Ta'ala, bukanlah senda gurauan, bukan barang mainan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah, kata Ustaz Ahmad Sunhaji di sini, untuk menguatkan kebenaran kitab suci Al-Quran yang bermukjizat, bahawa langit tersebut mempunyai kuasa putaran pergi dan kembali. Lafaz raja' di sini artinya kembali, yakni mengandung beberapa banyak makna. Di antaranya ialah turunnya hujan dari langit ke atas bumi yang asalnya awan, kemudian air hujan yang di bumi pula menguap naik ke atas menjadi awan dan kembali menurunkan hujan. Begitulah ia berputar kembali terus menerus. Jadi Allah Ta'ala bersumpah demi langit yang mengandungi hujan, zatir raja'. Maknanya zatir raja' ni tuan, asalnya dari sudut bahasanya, demi langit yang menjadi tuan. Zat ni tuan kepada sesuatu yang berulang-ulang. Raja' ni pergi kembali, benda yang berulang, yang pergi kembali balik, pergi kembali balik. Jadi yang maksud pergi kembali, ada hilang. Jadi ulama menafsirkan dia adalah hujan. Hujan. Kata Imam Qurtubi di sini, ai zatul matar, iaitu langit yang mempunyai hujan. Kenapa disebutkan raja' ni hujan? Sebab hujan ni dia tarji'u kullu sanatin bi matar ba'da matar. Dia akan kembali setiap tahun hujan turun. Hilang, kan turun hujan lagi, hilang. Dia berulang, dia pergi, dia kembali balik. Dia pergi, dia kembali balik. Jadi ulama menyebutkan zatir raja' tu yang kembali, pergi kembali tu, iaitu hujan. Begitulah yang disebutkan oleh kebanyakan ammatul mufassirin. Jadi ahli tafsir kebanyakannya, umum ahli tafsir menterjemahkan maksud zatir raja' ni iaitu hujan. Sebab tu diterjemah kat sini demi langit yang mengandung hujan. Asalnya bukan makna hujan zatir raja' ni, langit yang mempunyai sesuatu yang pergi datang balik. Dia berulang-ulang lah, maksudnya hujan. Kemudian ada juga pandangan lain yang mengatakan demi langit. Pandangan datangnya daripada Abdul Rahman bin Zaid. Kata dia, zatir raja' ni boleh juga difahamkan maksud dia iaitu matahari, bulan, bintang. Tiga perkara ni. Satu bagian ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan zatur raja' itu
hujan. Sebab hujan ni pori, akan datang balik, akan hilang, datang balik, akan hilang, datang balik. Dia berulang-ulang. Kata Abdul Rahman bin Zaid, kata dia, boleh juga dia maksudkan dengan matahari, bulan dan bintang di langit. Kerana ketiga-tiga makhluk Tuhan ni, dia ada, lepas tu dia losap. Tatlu'u min nahiyatin wa taghibu fi ukhra. Malam dia ada, lepas tu dia losap. Kan malam ada dia balik, tu hilang dia balik, ada dia balik. Dia berulang-ulang. Jadi mungkin juga zatul raja' ni kata Abdul Rahman bin Zaid, iaitu matahari, bulan dan bintang. Itu pandangan ulama yang lain. Ada juga dikatakan maksud zatul raja' ni yang pori balik ni, kata dia para malaikat Allah. Kerana malaikat-malaikat ni turun mencatat, mengambil amalan-amalan hamba, kemudian dia akan hilang balik. Sebab langit ini adalah tempat para malaikat Allah. Langit ni macam rumah para malaikat Allah. Dia turun, dia naik balik. Hilang balik turun, dia ada balik. Kata ulama, mungkin juga maksudnya di sini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud was-sama'i zatir raja'. Kemudian pada ayat yang ke-12, wal ardi zatis sad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Allah juga bersumpah dengan nama bumi yang tanahnya merekah dan pecah kerana mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan pepohon sehingga menghasilkan makanan dari jenis biji-bijian dan buah-buahan. Ini melambangkan bahawa langit seperti bapa dan bumi seperti ibu. Dari percantuman keduanya lah dapat dilahirkan berbagai-bagai nikmat besar dan kebaikan yang merata-rata. Yang merata menyebabkan manusia dapat hidup di muka bumi dengan berkekalan. Itu kata Ustaz Ahmad Sunhaji. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi. Kenapa? Objek sumpah, subjek sumpah Allah Ta'ala ni semuanya adalah perkara-perkara yang besar artinya dalam kehidupan manusia. Jadi disuruh kita pandang, nak beritahu perkara lebih besar lagi, yakni Al-Quran. Tengok langit. Segala isinya sampai hari ni orang tak dapat nak selesaikan. Masalah langit ni bukan selesai pun, nak cungkir rahsia ni, terlampau banyak rahsia atas langit ni. Begitu juga dengan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, walaupun dia di bawah, dalam perut dia ni macam-macam. Dan kita pun heran macam mana bila Allah Ta'ala turunkan hujan, satu hari dua hari lepas tu tumbuh pokok-pokok yang entah daripada mana datangnya. Padahal sebelum itu tanah itu kering kontang, tak ada apa-apa. Hampir pasti tak ada tumbuh, tak ada hidupan yang hidup atas tanah yang kering tu. Tiba-tiba bila turun hujan, Allah Ta'ala belah bumi itu, keluarlah rumput, keluarlah macam-macam tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi. Langit, bumi, dua perkara besar. Nak beritahu perkara lebih besar lagi. Apa dia? Innahu laqaulun fasl. Quran itu adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Sebelum itu, Al-Imamul Qurtubi, dia tengok dalam tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran ini. Kata Imamul Qurtubi, wal ardi zatis sad', ini sumpah Allah Ta'ala yang lain, iaitu dia bersumpah dengan bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pokok, buah-buahan, termasuk juga sungai. Daripada belahan bumi ni keluar air. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi, dengan laut, dengan langit, dengan bumi, nak beritahu satu perkara besar. Apa dia? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu sememangnya kitah pemisah. Kitah ni kata-kata pemisah, kalam pemisah Allah Ta'ala untuk bezakan antara yang hak dengan yang batil. Demi langit dan bumi, sesungguhnya Quran itu sememangnya merupakan titah dan firman Allah yang dapat memisahkan yang benar dari yang salah, mengandungi syariat dan bermukjizat kerana dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau tuan-tuan nak tahu perkara batil dalam kehidupan dunia kita ni, iaitu perkara yang bertentangan dengan Quran, yang itu batil.
Yang mana berlawan dengan Quran tu, itu adalah kebatilan. Sebabnya Quran ni turun untuk pisahkan yang hak dengan yang batil. Yang Quran kata betul, betul lah. Yang Quran kata salah, salah lah. Yang bertentangan dengan apa yang disebut oleh Al-Quran, itu adalah perkara batil. Tak betul. Mudah aja. Allah Ta'ala sebut, arak itu adalah haram. Tiba-tiba ada pula orang kata, arak itu halal, kata dia. Memang itu batil. Memang itu batil. Apa lagi contoh-contoh yang lain kan? Menutup aurat itu adalah satu kewajipan lelaki dan perempuan. Tiba-tiba ada orang cakap pula, perempuan tak payah kerudung, itu sebenarnya pakaian orang Arab dulu-dulu. Mereka bertudung sebab duduk di padang pasir, kadang-kadang angin kuat, nak menyelamatkan muka badan, mereka pun pakaikan tudung, labu-labu sikit. Itu satu lagi pandangan yang mengarut-ngarut. Dan orang Arab pakai tudung, pakai jubah bukan sebab pasir. Sekarang mana ada pasir kat Arab tu lagi dah, bangunannya. Bangunan ni isi dah, mana ada pasir lagi. Jadi mana itu kewajipan daripada Allah. Jadi apa yang bertentangan dengan Quran, semuanya karut, semuanya batil. Nak tahu perkara yang batil, yang betul, itu dah. Tengok Quran. Yang Quran benar kan, itu adalah yang hak. Yang Quran tolak, itu adalah perkara-perkara yang batil. Maksudnya, kebenaran yang betul-betul kebenaran, suatu perkara yang betul-betul, betul daripada Quran. Nak tahu perkara yang betul-betul daripada Quran. Saya selalu sebut kan, nak tahu perkara yang betul-betul lah perkara itu betul. Dan betulnya bukan secara kebetulan. Daripada Quran lah. Yang lain-lain tu, yang bertentangan dengan Quran, itu adalah batil. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi menerangkan di sini, kata dia, ai innal Quran yafsilu bainal haq wal batil. Quran itu memisahkan di antara yang benar dan yang salah. Di sini ada dibawakan satu riwayat daripada Al-Haris, ma rawahul Haris, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Ali, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Rasulullah sabdakan? Kata dia, kitabun fihi khabarun ma qablakum wa hukmun ma ba'dakum huwal fasl laysa bil hazl man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Nabi sebut dalam hadis tentang Quran. Apa yang Nabi sebut? Sayyidina Ali dengar. Sayyidina Ali ceritakan. Nabi sebut, Quran ni satu kitab yang di dalamnya ada cerita-cerita khabar orang-orang sebelum kamu. Dan juga hukum-hukum selepas kamu. Cerita sebelum kamu dan hukum hakam selepas kamu. Huwal fasl. Dan Quran tu pemisah. Kalau Al-Quran kata haram, haram lah. Kalau Quran kata halal, halal lah. Kalau Quran kata begitu, dia takkan jadi begini. Begitulah. Kalau begini, begini. Dia pisahkan. Pemutus. Fasli, pemutus. Asingkan yang hak dengan yang batil. Laisa bil hazl. Quran ni bukan Allah Ta'ala turunkan untuk senda gurauan, untuk buat main-main. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, pada malam harinya, pada siang hari, malam harinya mereka belajar memahami Al-Quran, dan pada siang harinya mereka sibuk mengamalkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka faham. Itu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ambil berat masalah Quran. Mereka sungguh-sungguh memahami isi Quran. Kita ingat balik pesanan Syekh Muhammad Al-Ghazali, pemikir Islam yang telah meninggal dunia 23 tahun dah meninggal dunia. Kata dia, salah satu kelemahan umat Islam akhir zaman, mereka sibuk membincangkan tentang mana dengung, mana tak dengung, mana panjang, mana pendek, mana tebal, mana nipis, dengan mereka meninggalkan maksud Al-Quran. Tak salah, yang itu pun kena belajar juga. Bukanlah maksud saya ni tinggal saja tajwid. Tak, tajwid tu satu kewajipan kita belajar.
Kita nak baca Quran, kita wajib bertajwid. Orang ngaji Quran tak bertajwid berdosa. Kan? Man lam yujawwidil Quran athimun. Siapa yang tidak tajwid, mencantikkan bacaan Quran tu, athimun, dia berdosa. Dia berdosa. Wal akhdhu bit tajwid, kata Imam Jazari. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil Quran athim. Beramal baca Quran dengan tajwid itu adalah satu perkara wajib. Siapa yang baca Quran tak bertajwid, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, kerana dia turun macam tu, cantik bacaan tu. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Sepatutnya macam mana dia diturunkan, cantik bacaannya, begitu jugalah sampai ke kita dan kita baca pun mesti dalam keadaan yang cantik, yang betul. Jadi belajar tajwid pun satu kewajipan kat kita bila kita nak baca Quran. Dengan janganlah sampai kerana kita terlampau memandang ilmu tajwid sampai kita tak tengok pula ilmu tafsir. Ilmu yang lebih penting itu memahami isi Quran. Kerana kehendak-kehendak Allah, larangan-larangan Allah, semuanya terkandung dalam Al-Quran. Mana mungkin kita dapat melaksanakan arahan-arahan Allah kalau kita tak faham apa isi Quran ini. Kita tak faham isi Quran. Sebab itu ramai orang hari ini menjadi sesat kehidupannya, sesat cara berfikirnya, sesat ideologinya sebab Al-Quran ni dikesampingkan. Orang tak nak gunakan Al-Quran ni. Bahkan orang hari ni lebih lagi mengambil pandangan orang manusia yang sama seperti dia, yang sama makan nasi, makan roti, makan gandum, dia ambil pandangan orang tu. Sebab itu tak heran kita ambil kata orang putih, ambil kata orang barat, ambil kata orang Jepun. Quran ada tapi tak dijadikan panduan. Padahal Quran ni Tuhan turunkan untuk panduan hidup manusia. Ambil apa? Shakespeare, tak pernah tahu apa buku kan. Semua ambil itu. Orang putih tu mengaji juga tengok Quran juga. Kita tengok pandangan orang barat tu, bila kita compare dengan Quran, kita akan tengok Quran dah sebut awal lah. Tapi malangnya umat Islam hari ni dia tak nampak kan. Macam saya cerita dululah. Hebat Quran ni. Sampai satu hari Syekh Muhammad Abduh dia mengajar. Dia mengajar, dia kata semua dalam Quran, semua dalam dunia ni ada dalam Quran. Semua benda dalam dunia ni ada dalam Quran. Jadi kata-kata Syekh Muhammad Abduh ni dia dengar oleh seorang Yahudi kat bawah tu. Yo kau Syekh ni teh. Dia tunggu Syekh turun. Bila Syekh Muhammad Abduh turun, ditanya Syekh Muhammad Abduh, "Wahai Syekh," kata dia. "Tadi aku dengar kau mengajar, semua benda dalam dunia ni ada dalam Quran." Kata Syekh Muhammad Abduh, "Ya." Kalau betul semua dalam dunia ni ada dalam Quran, aku nak tanya kau. Kalau kau dapat jawab, kata dia, aku masuk Islam. Apa benda kau nak suruh aku cari? Kata Syekh Muhammad Abduh. Nama aku. Nama Yahudi tu. Ada tak nama aku seorang Yahudi ni dalam Quran? Takkan nama Yahudi dia dalam Quran? Syekh Muhammad kata, ada tu, ada. Siapa nama kau? Dia sebut nama. Nama aku Kuka. Kuka nama orang Yahudi macam Cina kan. Sebab tu nama kan. Cuba kau tengok Ramses apa dulu kan. Orang dulu nama Tut Amung. Ada yang baca Tut Angneng kan. Raja-raja. Nama macam Cina sikit lah. Kan? Nama aku Kuka tadi. Aku nama Kuka. Kau ada nama Yahudi dalam Quran ni aku masuk Islam. Yang ada kata apa pula tak ada Ada. Ada nama kau dalam Quran. Kuka tu ada dalam Quran. Dia pun baca ayat Quran. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka. Tu kuka tu. Wa tarakuka qa'imah. Kuka dah. Dia tengok ada kuka. Oleh kerana nama Yahudi pun dalam Quran. Akhirnya dia Islam di tangan Syekh Muhammad Abduh. Kan? Wa tarakuka. Ada kuka kata dia. Cerita dulu-dululah. Tapi jangan tuan-tuan jangan nak apa pula kat sini buat hujah pula. Kalau macam tu ustaz, makanan yang paling baik sekali adalah makanan yang ada dalam Quran. Orang Kelantan ni makan semua elok-elok. Sebab apa? Budu dalam Quran. Tembiak tak ada. Belacan pun tak ada. Iya kan nak budu teh. Memang salah. Ada sebut dalam Quran teh. Tempoyak tak ada, belacan tak ada.
Kan masjid tak ada. Wudu ada. Betul kau yang pakai wudu kata dia. Kita pun tanya lah macam mana kan. Memang betul ada perkataan wudu dalam Quran. Tapi bukanlah wudu tu iyyaka na'budu asalnya. Nanti nak cerita ni. Sodiknya Syekh Muhammad Abdul berdakwah kepada Yahudi. Yahudi pun kan tahu pun bahasa Arab. Padahal ujung perkataan campur dengan awal perkataan. Kuka bukan kuka tal. Wataraku. Watarakuka qaimah. Kan orang Arab tu tak, orang Yahudi tak menulis. Ya ada nama aku dalam Quran masuk Islam. Ini nak cerita ni tuan-tuan, dalam Quran tu semua ada. Cumanya manusia dia tak tahu. Cukup dah 30 juzuk tu untuk handle seluruh kehidupan manusia. Semua ada dalam Quran. Cuma kita tak jumpa. Jadi Quran tu huwal fasl laisa bil has. Dia putus. Dia pemutus dan tak bukan benda sendergurau ni. Kena tengok sungguh-sungguh Quran, kena pelajari dia tuan-tuan. Sebab dalam tu macam-macam yang Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala larang semua ada. Ilmu, segala-gala ilmu dalam Quran tu. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Nabi sebut lagi, siapa yang meninggalkan Quran kerana kesombongan dia, sombong tinggalkan Quran, maka qasamahullah, Allah Ta'ala akan binasakan dia. Kan? Meninggalkan Quran. Allah turunkan Quran ni untuk dijadikan panduan. Tiba-tiba manusia yang sombong meninggalkan Al-Quran. Sebab itu orang Islam semuanya mesti ada niat untuk menjadikan Quran ni sebagai perlembagaan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ini masalahnya dalam mana-mana dunia Islam. Kita telah dulu masa kerajaan Turki Osmaniyah tu orang Islam, sumber perundangannya, perlembagaannya adalah Al-Quran. Quran. Tapi selepas kita dijajah oleh orang putih, ditinggalkan daki-daki kepahaman itu, kepada daki ya. Ditinggalkan daki-daki kepahaman tu. Dan daki-daki itu dilihat elok oleh sebahagian manusia sampai dijadikan. Kita tak dapat nak melarikan diri. Walaupun banyak negara-negara Islam, orang Islam ramai, tetapi orang Islam tak berani nak menjadikan Quran tu perlembagaan paling atas. Tak berani. Kenapa? Ada sebahagian lagi manusia yang menjadi penentang. Minta maaf cakaplah. Itulah hakikat. Di mana-mana saja tempat. Di mana-mana saja. Quran tu akan jadi nombor 2. Sebab ada perlembagaan lain. Ada perlembagaan lain. Di mana diamnya Quran? Tak ada. Kan? Kalau kat negara kita pakai British Common Law, Suruhanjaya Lok Reid, Perlembagaan Malaysia. Quran kita baca bulan Ramadan ya, ambil pahala. Ambil pahala. Undang dalam Quran tak ada orang nak pedulikan. Kita takut apa yang Nabi sebut, man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa yang sombong meninggalkan Quran ni, Allah Taala akan binasakan dia. Wa mani bataghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk selain daripada Quran, maka Allah Taala akan sesatkan dia. Kita nak cari sesuatu perkara benar, cari bukan daripada Quran. Kata Nabi, adallahu Allah. Allah Taala akan sesatkan orang tu. Sebab panduan yang Tuhan turunkan menjadi dusturul hayah, perlembagaan dalam kehidupan kita adalah Quran. Bukannya kita-kita lain. Bukannya pandangan-pandangan kepala makhluk lain, manusia-manusia lain. Hanya Al-Quran. Tapi malang kebanyakan negara Islam, orang Islam tak berjaya untuk menjadikan Quran sebagai yang teratas. Kan? Usaha banyak dibuat, tapi lagi kuat usaha, lagi banyak tentangan. Begitulah keadaannya tuan-tuan hari ini yang berlaku ke atas diri umat Islam. Maka tak heranlah kalau banyak masalah berlaku dalam negara-negara Islam. Kerana orang Islam sendiri pun tak berapa nak bersungguh meletakkan Quran yang sepatut pada tempat yang sepatutnya. Orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri tak nak. Bila nama Islamnya takut. Bila nama Islamnya takut. Macam jin pula Islam tu. Macam setan nak menjoki orang pula. Oh ini Islam ni. Takut.
Bila buat undang-undang Islam dibawa mahkamah, dipetikaikan, macam-macam lagi kan. Takut orang dengan Islam. Seolah-olahnya Islam ni kerjanya mengongkong orang, menyusahkan orang. Padahal Islam ni Tuhan turunkan melalui Quran ini adalah untuk kebaikan manusia. Allah yang mencipta manusia, Allah Ta'ala yang tahu apa penyakit manusia, apa ubat. Kan? Jadi kita mohonlah mudah-mudahan, kita berdoalah mudah-mudahan satu hari nanti Al-Quran ni patutnya letak pada tempat yang sepatutnya. Itu. Wa ma huwa bil hazl. Dan Quran ni bukan barang mainan. Kan? Dia tuan-tuan Quran ni ialah baca satu hal lah, baca tu bagus, memang kena baca bagus. Tapi tak sekadar untuk dibaca, tapi nak difahamkan maknanya. Sebab itu Imam Habib Abdullah Haddad mengatakan, bagi aku ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir. Cuba tuan-tuan tengok dalam kitab itu kan. Apa tu? Nasaihud diniyah wal wasaya imaniyah. Kitab tu dia sebut. Bagi aku ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir. Sebab dalam ilmu tafsir ni orang tahu kehendak-kehendak Tuhan ni, kehendak-kehendak Allah. Kalau tak faham ilmu tafsir, tak faham makna Al-Quran, maka orang akan banyak langgar sempadan. Itulah yang berlaku kepada manusia hari ini. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka yang kufur itu merancangkan tipu daya pakatan jahat dengan sebenarnya. Wa akidu kaida, dan aku pun yakni Allah merancang tipu daya pula dengan sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh sebab itu berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu, iaitu berilah mereka tangguh barang seketika. Di sini Allah menerangkan pakatan jahat yang diatur oleh orang-orang kafir untuk membuat tipu daya kepada orang-orang yang beriman. Bahawasanya orang-orang kafir Makkah membuat bermacam-macam tipu daya untuk memadamkan cahaya Allah dan menghapuskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawanya. Tentu sahaja Allah akan memberi pembalasan yang setimpal dengan tipu daya yang mereka lakukan, iaitu dengan memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan ketinggian kepada agamanya, serta menjadikan kalimah tauhid di atas dan kalimah kufur yang menjadi pegangan orang-orang kafir pula di bawah. Ini ayat ni Allah Ta'ala cerita dulu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tak beriman dengan Allah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Menghalang-halang orang daripada meyakini Rasulullah sebagai Rasul, daripada yakin agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghalang orang daripada mentauhidkan Allah. Biar orang ramai dalam kehidupan lamanya menyembah berhala. Itu kerja orang-orang yang tak beriman dengan Allah. Menghalang-halang orang dakwah kepada Islam. Allah Ta'ala cerita kat kita. Ini bukan cerita kosong ni. Kan? Allah Ta'ala cerita yang berlaku zaman Nabi Muhammad. Dan cerita ni tak berhenti sampai sekarang. Cerita ni ada je. Kan? Sampai hari ni, cuma orang watak dia dipegang oleh orang lain. Dulu orang musyrik, orang Quraisy, musyrik Mekah. Hari ni orang lain pula. Taklah nama orang musyrik Mekah, orang Arab Mekah. Nama tak payah saya nak sebut dah. Tuan-tuan lah sebut sendiri. Bila ada jalan ke arah Islam tu, dia akan halang. Jadi Islam tu tak boleh nak naik. Agama yang betul-betul tu tak boleh nak tumbuh. Sebab dia dihalang. Lagi menambah parah lagi. Yang menghalang tu ditambah pula oleh orang Islam yang pun sama dengan pemikirannya, sama dengan orang yang tak Islam. Saya sebut ni yang berlaku di negara Thailand, Switzerland, bukan di Malaysia. Di Malaysia ni alhamdulillah kita memang bunuh Islam, bunuh Quran. Bukan kat Malaysia, tempat lain. Orang kafir memang tak nak kat agama ni. Kan? Dia halang-halang. Lagi parah lagi bila orang Islam yang pemahamannya tak tahu pemahaman jenis apa, dia pun tak pun nak faham, dia pun setuju pula dengan pandangan orang bukan Islam. Kalau kita beramal dengan agama kita ni, kita akan mundur. Kalau kita meniaga, tak tipu-tipu sikit, mana ada keuntungan, tuan-tuan? Kita kena kantong sikit, tipu-tipu sikit. Kan? Kalau kita luruh yang susah kita nak hidup.
kita takkan kaya-raya. Kita takkan dapat membangun negara ni. Lari dengan negara-negara lain. Itu faham orang hari ni. Sungguhnya Islam ni membawa kepada kemiskinan. Susah. Waktu buat kapal dulu mula-mula dulu, ilmu tumbuh tu. Bukan Islam kau yang mulakan. Minggu lepas kita sebut. Ilmu-ilmu yang orang belajar hari ni semuanya daripada orang Islam. Siapa kata Islam ni bawa kemunduran? Cuba tanya orang ngaji universiti tu yang gunakan kitab perubatan tu, buku perubatan tu, semua daripada buku yang ditulis oleh Ibn Sina. Al-Qanun fi Tib. Kan, undang-undang perubatan Ibn Sina yang karang orang Islam, bukan Islam. Tak maju apanya? Kan maju. Ilmu geografi yang kita belajar kan pengasasnya Al-Idrisi, tu pun orang Islam. Ni kimia yang sampai hari ni anak kita paning asalkan kimia, ya Allah, kimia ya Allah, kan sakit kepala deh. Padahal yang mengasas tu orang Islam. Orang bukan Islam lah yang main ilmu kimia. Syekh Jabir Hayyan, orang Islam. Siapa kata Islam ni tak maju? Sampai hari ni orang ngaji kimia. Kejuruteraan Al-Jazari, mana ada orang bukan Islam ni? Orang Islam. Astronomi sampai ke langit, orang Islam. Tak ada bandar pun. Tak ada alat pun. Tak ada menatang apa yang suluh-suluh ke atas tu. Apa nama itu? Suluh-suluh ke atas lah. Teleskop. Tak ada teleskop pun masa tu. Tapi kira jarak matahari dengan bumi ni tepat. Siapa tu? Al-Biruni. Mana ada orang bukan Islam Siapa kata Islam tak maju? Al-Biruni. Orang yang mengira kedalaman tasik. Mana ada bodoh masa tu mesin-mesin ni. Batang buluh banyaklah. Tak kami jolok-jolok dalam tu. Jolok buluh nak kira. Tak ada alat. Tapi Al-Khawarizmi kira tepat kedalaman tasik. Tak ada alat. Macam mana dia kira tu? Siapa tu? Pakar matematik tu. Al-Khawarizmi. Orang Islam. Kebanyakan ilmu pengasasnya adalah orang Islam. Kerana keyakinan pada Islam, Allah Ta'ala beri dia ilmu. Dia mengarang kitab. Yang kitab tak ada orang karang sebelum tu. Mereka karang dulu. Maknanya apa? Makin hampir kita dengan Allah, makin kita dekat dengan petunjuk dia. Ilmu yang tak ada wujud, diwujudkan oleh orang Islam. Astronominya, geografinya, sains kemasyarakatan Ibn Khaldun dengan sains kemasyarakatannya. Ulugh dengan astronominya, Idrisi dengan geografi, apa lagi? Peta dunia ni, Ibn Battuta. Bukan orang lain yang lakar-lakar peta ni. Semua orang Islam. Apa itu kita khabar pula Islam ni tak maju. Padahal semua ilmu-ilmu yang ada hari ni orang putih pun ngaji daripada kita. Apa itu ditukar-tukar. Anak kita pun heran. Semua mengaji ke barat, ke Eropah. Anda apa ni? Padahal itu semua kitab-kitab kita. Istilah kita yang dikobeh bahasa orang kirokan. Dikobeh kitab kita tanah Arab dibawa lagi ke tempat dia. Apa itu ditukar-tukar. Bukan tukar nama-nama lain kan. Orang kata nutfah, dia kata sperma. Orang kata alaqah, orang putih apa sebut? Lepas sperma apa? Apa tuan tak ngaji sains nak? Zygote apa? Apa tuan? Apa namanya? Bengot, takkan bengot dah. Adalah orang putih kan. Nutfah, alaqah, mudghah, janin. Air mani, sekutu darah, daging, jadi budak. Kalau ngaji sains anak kita tahu sperma apa itu? Kromosom tak urang benda adalah factors apa tu zygote bengon macam itulah lebih kurang. Semua mana orang putih tu tahu? Semua daripada kita dia pun tukar-tukar. Kan? Nak beritahu anak-anak kita ni sebenarnya orang Islam lagi hebat. Saya yang paling suka algebra. Jangan sebut algebra lagi, aljabar. Khawarizmi kata aljabaru. Orang putih kata algebra, tukar-tukar. Pandai-pandai tukar. Kan? Ibn Sina dulu, dia ubat dia panggil perubatan, dia panggil ubat ni medisina. Sina tu nama dia orang. Orang putih tukar medicine. Anak kita pun medicine. Dia tak tahu semua orang Islam kita cipta. Apa ada kat orang putih, tak ada bondo pun. Ambil semua ilmu kita. Lepas tu kita pun banggakan. Barat. Semua ambil idea barat. Sebenarnya pengasas ilmu-ilmu ni adalah orang Islam. Kita maju kerana kita dekat dengan Allah.
Allah Ta'ala lah yang memberikan kita ilmu, bukan siapa-siapa. Ilmu-ilmu yang tak ada lahir daripada Allah, kurniakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah dan Allah Ta'ala akan ajar kamu. Takwa, Tuhan akan ajar. Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Ta'ala akan ajar kamu. Jadi bila kita takwa, Tuhan akan ajar kita. Jadi cukup menghairankan bila agama ini akhirnya ditahan-tahan. Dia nak tumbuh, asyik kena pangkih. Yang memangkih itu bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam yang memangkasnya, pucuk yang baru naik itu tak ada masalah. Memang itulah kojo. Tetapi kadang-kadang yang mencantas itu adalah orang-orang Islam sendiri. Ingatlah janji Tuhan. Famahilil innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka merancang tipu daya, perkataan jahat. Aku pun merancang juga, kata Allah. Hujung ayat famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh sebab itu berilah tangguh kepada orang-orang yang kafir ini, kufur ini. Iaitu berilah mereka tangguh barang seketika. Allah Ta'ala kata biar deh. Biar dia rasa dia menang, biar rasa dia gagah, dia hebat. Satu hari besok Allah Ta'ala akan beri balasan. Di mana kata Imam Qurtubi, maksud ayat famahilil kafirin, kata dia, la tas'alullaha ta'jila ihlakihim. Jangan tanya Allah, kenapa Allah Ta'ala tak percepatkan kemusnahan orang-orang yang menentang agama ni? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tak copekan? Kata Imam Qurtubi, warda bima yudabbiruhu fi umurihim. Ridho sajalah, biarlah Allah Ta'ala saja yang mentadbir, yang menguruskan. Allah Ta'ala tahulah apa dia nak buat dengan orang. Kata ayat sebelum tu, innahum yakiduna kaida, ay inna a'da Allah, musuh-musuh Allah, yakiduna kaida, yamkuruna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi makra. Mereka mengadakan tipu daya untuk menahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa akidu kaida. Aku juga akan buat tipu daya juga, kata Allah Ta'ala, pada orang-orang yang macam ini. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, orang-orang yang menahan-nahan kalimah tauhid ni daripada naik, daripada tumbuh, besok di akhirat dia akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah. Inilah tipu daya mereka kepada Allah, sedang tipu daya Allah pula ialah menangguhkan seksanya ke tempoh yang sesuai semasa orang-orang kafir itu tidak menyedarinya. Pada waktu itulah mereka ditimpakan seksa, bahkan Allah mengarahkan Rasulnya, jangan terburu-buru bertindak memerangi mereka, beri tangguhlah barang sebentar, akan tiba masanya engkau dapat melihat orang-orang kafir itu ditewaskan oleh Allah dalam peperangan Badar. Inilah seburuk-buruk janji Allah untuk menjadi ancaman kepada orang-orang kafir. Dulu memang orang kafir betul yang tak nak beriman dengan Rasulullah, menentang-nentang Nabi, mengancam macam-macam buat pada Nabi dan pengikutnya. Allah Ta'ala balas dengan kekalahan teruk dalam perang Badar. Sebahagian besar pemimpin dia mati. Ada yang tak beri perang, sakit pula, macam Abu Jahal, membusuk, orang gali-gali lubang, tolak, macam tu ya Abu Jahal. Itu dulu. Sampailah ke mana-mana zaman sekalipun, orang-orang yang memusuhi agama Allah Ta'ala ini pasti satu ketika nanti mereka akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Minta jauhlah kita daripada perkara-perkara yang sedemikian. Jadi kita berdoa, kita bertawasul dengan kelas tafsir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memimpin pemimpin ketua kita kat Malaysia ni. Orang yang menjadi ketua di Malaysia, negara kita ini, mudah-mudahan dipimpinnya, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, sehingga akhirnya mereka semua berusaha untuk meletakkan Quran sesuai pada tempatnya yang selayaknya, dan menjadikan undang-undang yang turun daripada Allah Ta'ala ini sebagai suatu keutamaan. Tak ke atas, jangan diinjak-injak. Maka tak codiklah kita, kan, malanglah kita
kita lebih mendahulukan pemikiran-pemikiran manusia, sedang sudah pastilah apa yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang benar-benar datangnya daripada Allah dan pasti dapat membimbing kita kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini, dan kalau ada masa besok panjang umur lagi kita akan sama-sama bahaskan pula suratul A'la. Sebelum tu sedikit tuan-tuan, mungkin minggu depan kita akan bahaskan dengan lebih panjang lebar macam suratul A'la ni kan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Sabbihisma rabbikal a'la, lepas tu nak baca apa? Kita jarang baca kan? Selalu orang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia tahulah baca. Bala. Wa ana zalika minasyahidin. Betul. Tapi bila sabbihisma rabbikal a'la ni jarang orang baca. Sebenarnya sunat bila kita baca sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita baca subhana rabbiyal a'la. Lepas tu. Tapi tak ada imam jadi imam ayo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tak ada macam tu. Alladhi khalaqa fasawwa. Hukum dia adalah sunat. Sunat. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, para sahabat dan tabi'in. InsyaAllah panjang lebar nanti kenapa sunat kita akan bincangkan pada minggu-minggu akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Wallahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita pun. Kok ada, silakanlah. Allah Allah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak ada soalan sebab orang bawah ni dia pandai kan, cepet faham kan. Dia dengar dia faham. Kau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.